Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada semua viewers yang bersama kami dalam program kapsul kemahiran belia tahun 2021 yang didatangkan khas untuk mempromosikan pertandingan IDEAS 21. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan sedikit latar belakang IKTBN atau Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, khususnya di IKTBN Pagoh. IKTBN Pagoh yang telah beroperasi semenjak tahun 2001 merupakan salah satu daripada 22 institut TVET di bawah Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia, Kementerian Belia dan Sukan. IKTBN Pagoh merupakan pusat kecemerlangan latihan kemahiran TVET khusus dalam bidang teknologi mekanikal. Kami menawarkan 6 program peringkat Diploma Kemahiran Malaysia dan 7 program peringkat Sijil Kemahiran Malaysia dalam 4 bidang utama yang terdiri daripada teknologi mechanical industry, teknologi pemesanan am,
teknologi kimpalan dan teknologi alatan dan acuan. Kesemua program yang ditawarkan di IKTBM Pago ini merupakan program yang mempunyai employability yang tinggi dan memenuhi keperluan industri dan teknologi semasa selari dengan keperluan industri 4.0. Jadi saya berharap semua lepasan SPM atau lepasan sijil untuk membuat permohonan segera melalui UPU online dan menghubungi terus pegawai hak ehwal pelajar kami untuk kemasukan sesi akan datang. Kami amat mengalu-alukan dan berterima kasih kepada pemohon-pemohon yang telah membuat pilihan tepat dengan menjadikan IKTBM Pago sebagai pilihan utama dalam memajukan kerjaya anda. Pada tahun ini, IKTBM Pago rasa sangat bertuah kerana telah terpilih sebagai tuan rumah untuk pertandingan inovasi Ideas 21, anjuran bahagian pembangunan kemahiran belia Kementerian Belia dan Sukan yang bertemakan Innovation Technology Towards Sustainable Economy. Walaupun dalam keadaan negara dilanda pandemik COVID-19, IKTBM Pago tetap bersemangat melaksanakan program inovasi secara maya. Akhir kata, marilah kita mendengar penerangan berkenaan pelaksanaan Ideas 21, Innovation Development Through Educational Activities bersama pegawai IKTBM Pago dalam program Kapsul Kemahiran Belia tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke program khas Kapsul Kemahiran Belia yang bersiaran secara langsung menerusi Facebook Live ILKBS. Ini merupakan episod kedua yang mana Kapsul Kemahiran Belia ini akan bersiaran secara langsung setiap hari Khamis jam 10 pagi. Program ini dibuat untuk mengupas isu-isu yang berkaitan dengan Tibet. Anda bersama-sama saya, Izan bin Mistam, yang bertindak sebagai moderator bagi membicarakan satu topik yang sangat menarik, Innovation Technology Towards Sustainable Economy. Para penonton yang dikasihi sekalian, Innovation Technology Towards Sustainable Economy adalah merupakan tema bagi pertandingan reka cipta dan inovasi atau lebih dikenali dengan Ideas, yang mana pada tahun ini IKTBM Pago telah terpilih sebagai tuan rumah. Baiklah, untuk membicarakan topik ini, saya ingin memperkenalkan panel kita yang dimaklumkan kepada saya dia berada di Melaka sekarang ini. Dan saya sekarang berada di Pago. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan secara langsung untuk membicarakan berkaitan dengan Ideas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, memperkenalkanlah latar belakang beliau. Beliau sebelum ini adalah merupakan penyelaras idea dan sedang menanggung kerja sebagai timbalan pengarah pengurusan latihan di IKTBM Pago. Berpengalaman selama 13 tahun dalam bidang Tibet. Dan sebelum ini beliau merupakan seorang jurutera proses di sebuah kilang elektronik di Shah Alam. Posting beliau yang pertama sebagai penjawat awam adalah di IKTBM Chembung, Negeri Sembilan. Dan kemudiannya berpindah sekejap di IKTBM Dusun Tua dan seterusnya ke IKTBM Pago pada awal tahun 2021. Tuan-tuan penonton sekalian, beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal aeronautik dari Universiti Teknologi Malaysia dan juga mempunyai ijazah sarjana dalam bidang mechanical automotive. Selain itu juga tuan-tuan, para penonton sekalian, beliau juga merupakan pemegang diploma kemahiran Malaysia dalam bidang otomotif eksekutif
After Sales Service dan juga Vocational Training Manager atau lebih dikenali sebagai VTM. Beliau pernah dilantik sebagai penggubal NOS baru bagi bidang Used Vehicle Evaluation. Jadi pada pagi ini saya berbesar hati ingin menjemputlah iaitu Encik Syahrizal bin Roslan. Apa khabar Cik Syahrizal? Alhamdulillah Azan, baik. Azan sihat kan? Alhamdulillah. Macam mana berada di Melaka sekarang, BDR? BDR macam ni Azan. Kerja-kerja, meeting online semua macam tu lah. Ya. Cuaca pun baik pagi ni. Pagi hujan lah. Pagi hari ni Pak cerah. Cik Syah. Baguslah, Alhamdulillah. Okey, baik Cik Syah. Kita sekarang ni tengah berlangsung secara langsung Cik Syah. Iaitu kita nak berbincang dengan berkaitan tajuk pada hari ini iaitu Innovation Technology Towards Sustainable Economy ni. Kita secara maklumnya kita IKTBN Paguh ni telah diberi mandat lah oleh Kementerian Bina Sukan untuk menjadi urus setia menjalankan program inovasi inilah yang dikenali sebagai idea ni Cik Syah. Jadi ada beberapa pertanyaan lah, persoalan yang penting untuk kita sama-sama memberi pencerahan kepada penonton-penonton di luar sana supaya lebih jelas lah apa sebenarnya ideas ini. Jadi kita teruslah kepada topik ni Encik Syah. Baik, boleh. Baik. Encik Syah dah bersedia, saya okey je, tak ada masalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Farizan. Macam yang telah Cik Farizan maklumkan tadilah, Innovation Technology Towards Sustainable Economy ni adalah tema ideas. Paguh tahun ni dapat mandat pula untuk jalankan sebagai tuan rumah program yang tahun ni tahun ketiga lah. Dan cabaran kita sebenarnya tahun ni, tahun lepas pun sama sebenarnya, pun masih berjalan secara atas talian. Kalau dulu 2 tahun ke belakang bila buat program inovasi, pertandingan tu maknanya ada sesi presentation bersemuka. Tetapi dengan pandemik COVID-19 ni semuanya secara atas talian. Jadi siap pasukan tu kena kreatif lah buat kasihkan video seolah-olah present menggunakan aplikasi video apa yang ada semua tu untuk pakaran masing-masing dan persembahkan kepada juri lah. Baik, berkaitan dengan Innovation Technology Towards Sustainable Economy ni tema kita lah. Itu kita dah bincang, inilah tema kita pilih bersesuaian dengan situasi semasa sekarang ni. Sebenarnya kalau dalam konteks dia bahasa, kalau kita translate ke dalam bahasa Melayu sebenarnya, dia adalah bermaksud dalam teknologi inovasi memacu kemantapan ekonomi. Kalau kita tengok inovasi itu sendiri, kalau kita balik kepada inovasi itu sendiri, inovasi itu apa sebenarnya? Inovasi itu adalah pengubahsaian kepada suatu produk supaya ia lebih menjadi lebih bermanfaat. Itu maksud inovasi lah. Jadi dengan tema kita ni sebenarnya kita nak menggalakkan belia-belia menghasilkan produk-produk inovasi yang dapat meningkatkan ekonomi. Kalau kita tengok dari segi dasar sains, teknologi dan inovasi yang telah diumumkan dalam kotak saya hujung tahun 2020 itu 2020, dasar sains, teknologi, inovasi 2021-2030 yang itu dia negarakan 6 trust, 6 trust 6 tahun pertama yang mana dia memberi fokus kepada pembangunan dan pengaplikasian teknologi dalam berbagai bidang. Dan untuk apa? Untuk melonjakkan kemajuan negara lah. Jadi tapi yang dalam trust yang dibangunkan tu, apa yang penting kat sini adalah dia adalah sumber-sumber yang untuk bangunkan teknologi inovasi yang baru ni adalah menggunakan kepakaran tempatan. Kita kalau boleh kita nak galakkan guna kepakaran tempatan lah. Jadi kalau kita tengok kepada inovasi dalam konteks Malaysia ni, saya tengok so far sangat baguslah. Sangat pun masing-masing pusat pengajian, IPTA, IPTS, ILKA, semuanya selalu menghasilkan produk-produk inovasi. Kalau kita tengok kronologi sikit lah dari segi macam mana kita nak kaitkan dengan inovasi dalam membantu sektor ekonomi. Dari segi perubahan teknologi telefon lah yang paling mudah lah, teknologi telefon.
Kalau kita tengok dulu kan, zaman saya dekat universiti dulu, telefon tu lah Nokia 33 sekupang, 3310. Itu pun dah cukup canggih dah. Kalau pergi kenduri kahwin, tiap ada nampak gadis-gadis gantung handphone dekat leher kan. Pemain bangga kan dengan telefon tu. Game pun boleh main game mula je waktu tu. Jadi dengan peningkatan teknologi yang agak cepat, kita tengok teknologi tu berubah dah. Dulu orang pakai, dulu telefon kita guna untuk telefon saja. Lepas tu dah boleh pakai SMS pula kan. Kalau dulu akak saya dulu start pakai telefon je nama Alcatel. Alcatel ni telefon dia kalau nak type SMS tu, dia straight je. Dia keluar straight je. Jenuh kita nak scroll balik, nak padam berapa scroll kan. Tak ada macam ni dah boleh enter ke bawah-bawah, tak ada. Lepas tu dah berubah. Orang dah pakai SMS. Lepas tu dah sekarang dah tak pakai SMS dah pakai WhatsApp. Kan dalam WhatsApp pula dah boleh call. Maknanya perubahan teknologi. Itu yang maksudnya bila ada perubahan teknologi lagi memudahkan kita lah. Kalau peniaga-peniaga sekarang ni kalau dulu nak order nak hantar SMS pun dah berapa sen kan. Sekarang pakai WhatsApp ni jadi adalah internet. Itu semua ada perubahan. Satu lagi kalau kita nak tengok dari segi kronologi, satu lagi kalau kita dah sektor pemakanan kan. Dulu kalau kita makan goreng pisang, pisang goreng, dia tak sebut goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang tu salah. Goreng. Orang saya selalu marah saya tu. Dia cikgu BM kan, dia selalu marah saya. Salah tak boleh sebut goreng pisang, kita sebut pisang goreng. Dulu kalau kita makan pisang goreng apa? Pisang goreng je kan. Pisang goreng je kita makan, tak ada pula. Tapi dengan adanya perubahan inovasi, orang kita ni pandai. Dia buat inovasi sikit, dia letak cheese, akan dah jadi pisang goreng cheese. Kan lagi pula ada peniaga yang lebih kreatif, letak pula pisang goreng cheese dengan ada coklat pula lah. Macam-macam diletakkan. Itu semua boleh katakan inovasi lah dalam bidang pemakanan. Dan saya tak langsung, dia meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau dulu orang jual buah pisang mungkin keping tu dalam 20 sen, tapi boleh goreng pisang cheese, letak cheese, harga dia pun naik sikit lah, mahal lah kan sikit kan. Dan benda nak sedap, benda lah mahal sikit kan. Lepas tu, jadi tak langsung membantulah peniaga-peniaga dalam peniaga tak adalah goreng-goreng pisang. Jadi dia ada beraneka kan. Itu contoh yang mudah lah. Dari segi lain, dalam faktor sekarang ni dengan pandemik COVID-19, orang tak boleh pergi beli barang. Dengan adanya teknologi, inovasi yang agak meluas sekarang ni, semuanya kita boleh beli secara online je. Buka Shopee, boleh online. Itu semua adalah inovasi, yang maknanya perubahan teknologi. Yang suka tak suka, kita kena adopt lah benda tu. Kita kena ada terima perubahan tu. Jadi pelajar-pelajar kita sekarang pun, dengan pandemik sekarang pun dah kena sesuaikan dengan situasi sekarang lah, PDPR. Dah tak boleh belajar kan, walaupun hakikatnya agak sukar, tapi kena juga. Macam sama sesi kita sekarang ni lah Cik Faizal kan. Betul. Terpaksa lah kita Cik Faizal dekat Pagur kan. Terpaksa lah kita bersiaran macam ni, apa nak buat. Dia lah kan. Okey, saya rasa setakat tu yang untuk salah satu inovasi ni Cik Syah. Salah satu inovasi juga ni. Ya betul inovasi. Salah satu inovasi juga kan. Ya betul. Dan teknologi yang kita guna yang ada kita sekarang kan. Ya betul. Okey, baik Cik Syah. Okey, kalau dari segi pembangunan teknologi ni Cik Syah. Yep. Adakah dengan yang Cik Syah tadi dah jelaskan lah kan, dengan pembangunan, dengan teknologi yang ada, dengan penggunaan secara maksimum sekarang ini, terutama negara kita sedang nak menuju ke arah teknologi yang lebih canggih. Pada pandangan Cik Syah lah, produk-produk inovasi kita di LKBS ni kan, ada bermutu ataupun tidak? Adakah dia mampu dan juga adakah dia mampu menjana ekonomi negara? Baik, berkenaan dengan produk saya tak boleh ulas berkenaan produk dari segi di institusi lain. Banyak sebenarnya produk-produk, dan kita kalau nak tahu bila ada join-join pertandingan, kita tengoklah macam-macam produk yang dihasilkan. Tapi cara jujur ni di ILKBS, banyak produk-produk inovasi yang dihasilkan. Sebab kita di ILKBS ni kita ada pelajar-pelajar diploma. Bila pelajar diploma ni dia semester akhir dia tu dia kena bangunkan satu projek. Kalau macam dulu saya dekat Cembung kan, kita ada bagi tema. Untuk setiap kali semester tu kita bagi tema kat dia untuk buat projek. Dia kena fikirkanlah satu projek inovasi terbaru dan apa yang dia nak present. Jadi ini yang saya katakan banyak produk-produk tu saya tengok amat berkualiti.
Cuma mungkin kita ada tambah baik, beberapa tambah baik. Dari segi penyelia kena bantu, kan. Macam dulu kita buat produk ada IoT, Internet of Things kan. IoT. Jadi dulu kalau kita buat produk tu kena based on IoT lah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok inovasi setiap agensi tu banyak pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Ni macam contoh satunya di bawah KBS ni idea sini lah, penganjuran tu kan. Jadi bila penganjuran tu banyak produk-produk baru yang dihasilkan dan secara tak langsung menyebabkan banyaklah penghasilan dari segi produk-produk yang berkualiti. Okey, saya ambil satu contoh lah, safety full cap. Safety full cap ni, ni produk di Cembung dululah, Cik Faizan. Sebab apa, saya lama di Cembung. Kan dekat Pagu ni belum dapat ulas lagi lah banyak produk-produk lagi, tapi so far ada. Yang kita tengok dulu satu projek safety fuel cap ni, dia tengok kita ada masalah yang mana orang tabiat orang Malaysia yang nak isi minyak tak nak matikan enjin kan. Jadi pelajar ni nampak masalah dia. Sebab kita nak dah train, kita dah letak notis, masih ada lagi orang yang isi minyak tapi tak nak matikan enjin. Jadi dia cipta alat ni, simple aja. Dia simple alat ni, maknanya bila kata nak buka fuel cap tu, apa tu kan, jadi nak buka je automatic engine cut off. Nampak benda macam simple tapi banyak manfaat dia. Cuma benda ni kena diangkat untuk bawa bertanding, bawa patentkan. Kita beruntunglah di bawah KBS ni memang ada di pihak kementerian sekali tetapkan ada KPI. KPI yang mana ditetapkan untuk setiap KPI ni kena patentkan produk-produk inovasi ni. Jadi kalau kita patentkan, sebab kita lagi satu di ILKBS ni, kita banyak pengajar-pengajar kita yang pada saya jujurnya memang diorang ni sangat kreatif, sangat baguslah orangnya. Saya ambil contoh satu lah daripada Akib Pekan, Cik Zul. Cik Zul Akib Pekan. Dulu dia ada satu projek yang dia bawa bertanding dalam tahun perkomersialan MCY, iaitu pertanda baja dari sisa makanan. Jadi dapat walaupun berada dekat dekat pekan sana tu lebih pada komposit, kapal terbang kan, tapi dibantu memastikan projek-projek yang bukan daripada bidang kepakaran dia. Maknanya dia ada minat untuk buat. Cik Zul Pekan ni dia baja daripada sisa makanan dan menang jugalah, dapat layak ke final lah itu waktu yang tahun lepas. Kemudian daripada Akademi Sepang, Cik Tina dia dulu, saya rasa Cik Faizan pun kenal sangat lah kan. Dulu sahabat saya kenal di Akademi Cembung. Dulu kat Cembung dia daripada kawan lama kita lah tu kat sana tu. Kawan kita lama lah. Dulu dia bidang juta berat, tapi bila masuk ke Sepang duduk dekat bengkel pembuatan plastik dan banyak produk-produk yang dihasilkan, banyak yang research yang telah dibuat. Contohnya satulah, dulu saya ada terlibat sama dengan Proton. Proton ni bagi mall. Kemudiannya Cik Tina ni bersama-sama dengan student dia buat satu komposit dah daripada menggunakan daun pisang. Kan daun pisang. Jadi macam pihak Proton pun saya tengok terkesima lah dengan projek tu. Dia menarik. Projek yang menarik kan, dengan pembentangan, style pembentangan Cik Tina. Jadi ini bagus lah, macam di Pagu sendiri kan. Kita ada tahun ni kita ada satu projek yang pada saya agak menarik, iaitu mesin kelapa dui fungsi. Mesin kelapa dui fungsi ni apa? Senang je, kita nak kopek kelapa, kita letak kelapa dalam tu, tahu-tahu siap keluar santan je. Kan? Jadi pun kreatif lah, idea-idea yang kreatif, yang boleh menunjukkan bakat kita punya pelajar kita lah. Kalau daripada penjelasan Cik Syah tu, bermakna IKLBS ni mempunyai bakat yang besar lah pelajar-pelajar kita ni kan. Idea-idea yang menarik, idea-idea yang boleh kita kembangkan. Dan betul. Semua ni terbukti, semua ni terbukti kan dengan penghasilan inovasi dan kreativiti ni kan. Betul. Dia disamping dengan bakat minat pelajar tu sendiri dengan kita punya kepakaran tenaga pengajar kita. Betul. Bermakna pelajar dan pengajar ni berganding bahu lah sama-sama untuk membangunkan inovasi dan kreativiti ni lah kan. Betul, Cik Faizal. Hebat. Mana yalah, saya harap penonton-penonton Facebook Live sekarang ni mungkin boleh
berfikir-fikirlah kan. Mungkin dalam teknologi sekarang yang makin canggih dan juga dari segi produk-produk inovasi sekarang pun tengah dipertingkatkan, tengah akan dikembangkan lagi. Jadi tak sangka lah mungkin ataupun kita jangka pada tahun akan datang mungkin lebih ramai lagi lah pelajar-pelajar yang boleh membuat atau membangunkan satu produk yang berkualiti lah pada masa akan datang. InsyaAllah mungkin kita harapkan adalah satu masa nanti hasil daripada ILKBS sendiri, pelajar-pelajar kita yang mungkin boleh menempa nama di luar sana terutama di peringkat antarabangsa. Kita sama-sama doa lah Cik Syah macam tu. Kan betul tak Cik Syah? Boleh Bukan hanya IKBN Pago, mungkin melibatkan IKBN lain lah di bawah ILKBS, kita doa sama-sama lah. Jadi selanjutnya Cik Syah, ada tanya lagi ni. Yalah, banyak pertanyaan-pertanyaan daripada kita punya orang-orang luar sana, belia-belia kita di luar sana yang mengatakan betul ke belia-belia kita ni kalau kita tengok produk-produk yang dihasilkan ni ada kreativiti, ada kreatif dia, seni-seni macam tu lah Cik Syah. Kalau dari pandangan Cik Syah macam mana tu? Ada ke pelajar-pelajar belia-belia kita ni yang kreatif begini, yang orang kata idea-idea yang orang kata yang boleh dibawa ke hadapan lah atau ditonjolkan? Apa pandangan Cik Syah? Dia sebenarnya kalau kata kreatif ni skopnya luas tau. Tapi saya ambil contoh mudah lah. Kalau kita tengok kadang kita kat kampung ke kat bandar-bandar pun ada sebenarnya kan. Mak-mak rempit yang terlabel sebagai mak rempit. Habis SPM ni bawa motor merempit sebenarnya. Dapat motor, duk modify itu, modify ini kan. Korek blok, buka exhaust, bagi biji bising. Sebenarnya dari satu sudut positif itu, pelajar-pelajar ni sebenarnya kreatif. Agak dia kreatif. Ikut kawan, tengok kawan buat ni, dia pun nak buat, try and error, buat, jadi. Kan? Tapi cuma kadangnya benda ni dia salah guna lah kan, salah guna. Lebih kepada yang negatif. Jadi contoh kalau kita ambil yang bidang tadi, kreativiti dia dalam modified motor tadi, why not dia masuk ke AKTBN yang ada usul motorsport kan? Kat AKBN Jitra ke ni, AKBN Kuala Langat nak buka yang baru motorsport ni, boleh masuk lah. Kan? Jadi tunjuk bakat. Jadi saya tak langsung bila masuk dalam pusat latihan ni, dia boleh belajar, satu ilmu dia dapat, satu lagi dia boleh keluarkan idea-idea dia kreatif dia. Kadang ni idea dia kreatif ni, inovasi, kadang keluar daripada idea-idea yang orang kata apa, tak masuk akal pun kadang-kadang. Idea-idea yang kita tak jangka idea tu. Rincikan dia. Nak keluar idea susah kan. Bila keluar kadang kita kata ni idea macam tak masuk akal lah kan. Tapi sebenarnya bila kita rincikan balik juga, logik juga. Logik juga benda ni kan. Jadi ilmu kemahiran tu dia ni, jujur saya kata dia orang kreatif. Kita tak boleh nafikan dia orang ni memang kreatif. Lagi pula dengan faktor teknologi sekarang ni, dia orang lagi expert pada kita kan. Telefon, kita pakai telefon pun terkia-kia nak install kan, nak buat video apa. Saya kadang anak saya pun terror buat video. Kan? Kali-kali dia kata, bapak dah boleh buat video dah. Cik Syah, kita lahir time typewriter Cik Syah. Betul kan. Itu dia kata teknologi sekarang ni zaman kita lahir time typewriter. Dia orang ni memang kata apa, cepat tangkap kan teknologi ni nak buat. Betul. Kita ni kan terkia-kia lah jenuh nak buka buku, tanya orang ajar. Banyak kali ajar pun tak faham-faham juga kan. Ada juga. Tapi itulah saya nak kata, maksudnya belia-belia kita sangat kreatif. Cuba gunakan ke kreativiti itu di laluan yang betul lah. Masuklah mon ke LKBN ni, banyak LKBN ni kan. Masuk ke LKBN ni banyak program-program yang boleh yang boleh masuk. Ni contoh idea sedikit kan. Boleh masuk, tunjukkan kreativiti. Pengajar biasanya akan support je lah apa yang pelajar kita nak buat kan. Yang penting galakkan ataupun kita support lah dengan belia-belia kat sana, pelajar-pelajar, pengajar sendiri. Jadi kita sebagai orang yang mungkin ada kuasa ataupun kita ada cadangan, ada pandangan yang lebih baik, kita support lah. Mudah-mudahan produk ni ataupun kreativiti ni lebih menonjol lagi lah. Sebelum tu kita bagi panel kita rehat sekejap lah. Mungkin dah boleh kena kopi ke apa di sana tu. Kan tadi dah memberi penjelasan panjang lebar tadi. Jadi kita dengan tayangan ni kita bagi rehat sedikit lah panel kita di sana. Okey, baik, kita saksikanlah video yang IKTM Padu sediakan. InsyaAllah.
Okey, tuan-tuan penonton sekalian, dah tengok
tayangan video yang kita sediakan tadi, mudah-mudahan dengan sedikit input, tayangan video yang kita sediakan ni, mudah-mudahan memberi penjelasan atau penerangan bagaimana persiapan idea atau kreativiti yang telah dibina oleh pelajar-pelajar ILKBS. Dan seterusnya kita panggil semula panel kita, Encik Syah. Ya, ada. Encik Syah. Ada. Yalah. Okey Encik Syah. Kita sambung sedikitlah kita punya sesi penjelasan berkaitan dengan idea kita ni Encik Syah. Iaitu nak tanya sikitlah. Bagaimana persiapan IKTBN Paguh lah dalam penganjuran idea ni Encik Syah, terutama sekali dalam pandemik yang kita alami sekarang, di mana pelajar-pelajar, belia-belia masing-masing berada di rumah Encik Syah, ataupun peserta-peserta yang masuk dalam pertandingan nanti masing-masing di luar kawasan lah sebenarnya ceritanya. Kalau dulu kita dalam satu institut tak ada masalah, mungkin kita boleh berbincang, boleh buat sama-sama dengan pengajar, dengan idea-idea boleh tambah baik. Okey, sebenarnya memang kerana ni faktor dengan pelaksanaan PKP 3.0 ni, terbaru ni, berlanjutan lagi. Jadi memang sikit cabaran jugalah pada Akademi Paguh. Walau bagaimanapun kita sekarang ni masih lagi berada di landasan yang tepat lah. Masih on track lagi. Kita masih ikut jadual asal yang mana tarikh pendaftaran tu sebenarnya kita dah buka dekat hampir 2 bulan sebenarnya. Daripada 1 Mei sehingga 30 Jun. Tarikh pendaftaran dan juga untuk diorang peserta upload video. Kita tak nafikan memang banyak juga ada beberapa pasukan yang ada PM saya punya pegawai pendaftaran. Hanya boleh direct masa ke. Tapi untuk makluman semua, setakat ni kita tak ada lagi perubahan kepada jadual pendaftaran. Kita masih follow jadual asal. Okey, maksudnya 30 Jun tu diorang kena hantar, kena submit semualah video semua dalam sistem. Kita cabaran ni betul lah macam kata Cik Faizal tadi, pandemik ni. Jadi kita dari segi pertandingan ni pun macam saya jelaskan tadi, semuanya secara online. Kan? Jadi pelajar-pelajar tu, memang pelajar kita tak ada kat situ, tapi sebagai penyelia ataupun pengajar tu ni kena mainkan peranan lah. Maksudnya gunalah kreativiti masing-masing, buatlah presentation secara atas talian, lepas tu duduk videokan benda tu dan hantar kepada kita. Apa yang pentingnya produk tu juri faham apa projek yang nak sembahkan. Itu je. Maksud dia buat video pun kita buat kita letakkan syarat 3 hingga 5 minit. Jadi video yang padat, ringkas dan kata padat lah kan videonya. Jadi ikut kreativiti masing-masing. Tak perlu nak panggil pelajar datang ke institut, memang tak boleh lah sekarang ni kan. Okey, saya tambah sikit berkenaan dengan dari segi ideas. Dari segi kategori, saya rasa dalam video tadi pun dah tunjuk dah kategori-kategori yang ada, yang disediakan yang untuk pertandingan ni. Satu untuk kategori tu ada 2, macam kata tadi, ILKBS dan juga terbuka. Dan untuk makluman setakat hari ni lah saya cek tadi jejak 195 projek tuan-tuan. Jadi banyak juga tu. Betul, jadi juri kita besok pun jenuh jugalah nak menilainya tu, 185 tu. Dan ada bidang-bidang yang penyertaannya banyaklah saya tengok dalam bidang elektrik, banyak produk-produk yang saingan agak sengit lah. Okey, untuk bidang tadi tu dia ada 6 bidang, teknologi mekanikal, teknologi elektrikal dan elektronik, teknologi awam, alam sekitar dan teknologi hijau, teknologi maklumat, teknologi makanan dan teknologi rekaan fabrik. Ini 6 bidang. Jadi ikutlah kepakaran IKB ataupun institut yang masuk tu dia nak ambil kategori yang mana. Jadi dari segi pendaftaran, upload video, semua tu kita buat dalam sistem. Sebab kita ni ada bangunkan satu sistem yang kita panggil sistem iAccess. Sistem iAccess ni lah yang juri pun besok penilaian dia akan duduk di rumah dia, yang kita akan bagi password untuk dia buka melalui sistem. Penilaian semua melalui sistem. Lepas tu dari segi juri-juri yang kita lantik, sekarang ni pun kita dah lantik jujur ada 12 orang juri
Tapi saya tak boleh beritahu lah kan siapa jurinya kan. Kadang masing-masing 2 PM juri tu pula. Juri ni rahsia. Kita tak boleh bagi tahu siapa juri dia. Tapi yang saya nak sebenarnya waktu sesi pengumuman pemenang. Setakat ni apa yang kita rancang adalah pengumuman pemenang kita akan joinkan dengan Career Fest. Pak Agong juga tahun ni sebenarnya jadi tuan rumah untuk Career Fest Zon Selatan. Tapi itu pun pendekatannya setakat yang minggu lepas saya ada satu meeting dengan pihak kementerian yang mana kita akan laksanakan Career Fest pun secara atas talian. Jadi sesi pengumuman pun kita buat secara atas talian lah. Duit kita nanti kita bank in, yang sijil, medal semua tu kita akan post. Itu je lah dari segi pelaksanaan program. Jadi kita pemudahkan yang mana yang boleh mudah lah. Dari segi penjurian sebenarnya kalau ikut perancangan kita dia ada 2 sesi. Tapi kita akan tengok kepada situasi pandemik ni juga, kalau ada perubahan kita akan maklumkan. Mungkin ada satu sesi penilaian, tak adalah sesi kedua, sebab kalau ikutkan sesi kedua tu kita akan buat peserta yang layak ke fasa kedua tu dia orang kena present depan menggunakan Google Meet lah. Maknanya dia kena berada di tempat dia kena present. Jadi tapi itu bergantung kepada kita punya perintah kawalan pergerakan sekarang ni. Kalau kata bersambung, saya tak nampak benda tu macam kena buat. Takut ada masalah. Sebab kita kena ingat, pertandingan ni yang kategori terbuka. Banyak sekolah yang masuk, ada saya tengok daripada Sabah, Sarawak pun ada, jauh tu. Takut dia orang nanti, cikgu-cikgu tu ada masalah nak panggil pelajar dia, nak buat presentation. Agar sekiranya layak ke fasa kedua lah. Jadi itu kita akan pertimbangkan, kita akan mesyuarat nanti dengan barisan juri, kita tengok kesesuaian macam mana. Okey? Baik. Ya, Cik Syah. Macam mana dengan hadiah-hadiah pula, Cik Syah? Hadiah-hadiahnya di pertandingan tu. Oh, dari segi hadiah lupa saya nak cakap. Sebenarnya untuk hadiah ni kira orang kata pertandingan luar sini, ideas ni lumayan jugalah. Total hadiah keseluruhan adalah 19,000. 19,000. Banyak, lumayan. Ya, lumayan. Itu yang saya pun nak bawa projek kan, daftar kat tu, tapi tak boleh lah kan. Dah jadi penyelaras kan orang kata ni pula kan. Jadi untuk johan keseluruhan ni kita akan pilih projek terbaik dari kalangan dia ada johan setiap kategori. Kategori tadi kategori tu ada 2 tadi kan, kategori ILKPN dan kategori terbuka. Jadi kategori ILKPN tu akan ada 1 pemenang dan kategori terbuka akan ada 1 pemenang. Jadi yang 2 pemenang ni akan bertanding, juri akan tentukanlah sama ada johan yang kategori ILKBS tadi ke ataupun yang terbuka tadi tu yang akan dinobatkan sebagai johan keseluruhan. Jadi untuk johan keseluruhan akan dapat RM3,000. Kemudian johan setiap kategori akan dapat RM2,000. Kemudian johan setiap bidang. Setiap bidang tadi pun macam saya jelaskan tadi ada 6 bidang keseluruhan kan. Jadi 6 bidang tu, setiap bidang tu dia akan ada pemenang dia. Yang lain-lain tu akan dapat medal bergantung pada pingat yang dia dapat lah. Jadi total hadiah RM19,000 je kan. Banyak agak tu. Baik. Kalau tengok dari segi pencerahan yang Cik Syah terangkan tadi tu, saya rasa rugilah kalau belia-belia di luar sana tidak menyertai ideas ni lah. Kalau saya tengok lah daripada pandangan tadi tu, dengan hadiah yang kita sediakan. Dia kalau dia nak masuk, belia-belia ni nak masuk, dia kena melalui pusat latihan kan. Maksudnya dia jadi student. Betul. Jangan kan dia alih-alih dengar hadiah macam tu, tiba-tiba nak daftar projek pula kan, sedangkan dia tak ada belajar mana-mana pun, tak boleh lah macam tu kan. Kita ni program ni kita buat memang untuk pusat latihan, PTA sekolah kan, jadi dia kena mewakili sekolah tu. Betul. Sekurang-kurangnya dia dapat bawa nama institusi itu sekali. Ya, betul. Betul tak? Bawa institusi sekali. Menariklah Cik Syah dengan program idea yang telah dianjurkan di Hakim Paguh ni, dan kita haraplah mudah-mudahan belia-belia yang ada di IPTA, IPTS, sekolah-sekolah mudah-mudahan dapat menyertai lah dalam pertandingan ideas ni. Seperti mana dalam video yang kita buat tadi, mungkin ada sedikit lah bagaimana cara kaedah pendaftaran. Betul tak Cik Syah? Betul. Betul. Cik Syah, kita dah berbincang, memberi penjelasan dengan panjang lebar berkaitan dengan ideas ni. Jadi rasa macam mungkin penonton-penonton mungkin dah faham lah serba sedikit bagaimana perjalanan ideas yang akan dianjurkan oleh Akademi Paguh ni akan berlangsung. InsyaAllah Cik Syah Ya, boleh. Jadi akhir sekali Cik Syah, ada sedikit lah
Mungkin ada sedikit kata-kata penutup atau kesimpulan daripada Encik Shah yang mungkin disampaikan. Silakan Encik Shah. Baik. Terima kasih Zan. Berkaitan topik kita tadi, innovation, teknologi towards sustainable economy. Ini adalah tema lah. Jadi mana-mana pasukan yang nak masuk pertandingan ideas, kena pastikan projek-projek yang dihasilkan tu mengikut tema. Tema ni macam saya jelaskan tadi, dia agak meluas. Jadi maknanya produk yang kita hasilkan tu kalau kita perkembangkan boleh mampu menjana ekonomi, dah termaktub pada tema kita tu dah. Okey. Jadi saya nak bagi peringatan kepada semua pasukan supaya kena alert dengan masa 30 Jun tu, tarikh 30 Jun. Tu last besok jangan kata dah 30 Jun tak boleh, lepas tu duk ada rayuan, sebab kita pun banyak. Setakat ni kita dah macam saya kata tadi 195 dan mungkin lagi selepas siaran ni nanti akan ada bertambah lagi. Jadi kita tak boleh lah nak kita kena tetap pada tarikh kita lah 30 Jun tu. Jadi kena alert pada tarikh tu, kejarkanlah tarikh tu. Gunakanlah kreativiti tuan-tuan. Video pun dalam masa 3 hingga 5 minit je tuan-tuan ringkaskan jadi panel faham. Itu saja. Okey, terakhirlah daripada saya untuk sebagai mewakili Akademi Pagu. Sekarang ni pun kita sedang rancang membuat promosi pengambilan pelajar. Walaupun situasi pandemik COVID ni kita tetap ada pengambilan, cuma tarikh pendaftaran pelajar tu masih belum ada info terkini lah. Kalau ada nanti kita akan maklumkan dalam kita punya Facebook, akan maklumkan secara terperinci lah. Jadi tuan-tuan, adik-adik semua yang kat luar tu, marilah masuk Akademi Pagu. Kita ni adalah excellence center untuk bidang mechanical. Di bawah bidang mechanical ni kita ada 4 jabatan. Kita ada bidang jabatan alatan dan acuan, kita ada jabatan pemesanan am, kita ada jabatan mekanik industri dan kita ada jabatan kimpalan. Jadi 4 jabatan ni kita jalankan khusus daripada peringkat sijil sehingga ke diploma. Semua jabatan tadi ada khusus diploma lah. Jadi adik-adik lepas SPM tu jangan tunggu-tunggu lagi, boleh masuk. Kalau tak tahu macam nak mohon, pergi buka Facebook rasmi Akademi Pagu, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Pagu. Type aja kat Facebook tu, keluar. Dalam tu banyak info. Saya sendiri pun sebenarnya sekarang ni di Akademi Pagu, saya pun tidak sebagai ketua cawangan hubungan industri. Jadi kita kalau perasan, kalau kita buka Facebook tu kita tengok banyak juga peluang-peluang kerja yang selalu kita share kat situ. Jadi kepada belia-belia, walaupun anda bukannya pelajar Akademi Pagu, kalau anda buka nak cari kerja, try lah rajin-rajin buka Facebook tu, like. InsyaAllah banyak info-info. Sebab saya ni, kami di Akademi ni ada je info, kawan-kawan minta daripada Akademi lain pun ada share, kita share je dekat dalam Facebook kita tu. Jadi banyak maklumat tuan-tuan. Kita ada dewan, kita ada gym kat dalam kan. Kalau kat rumah pun adik-adik tak ada gym. Dekat dalam ni tak payah nak bayar-bayar, masuk je. Ada gym, kita ada gym kan, nak badan sadu ke apa ke boleh masuk. Kita ada dewan badminton, futsal, badan bola, lengkap. Dekat Pagu ni kan lengkap. Kita ni jadi kita bila masuk ke Pagu ni pelajar sepenuh masa, banyak kelebihannya. Kita ada program pelajar LKBS khususnya, Elon duit satu kita bagi setiap bulan, kemudian makan minum ditanggung. Kalau adik-adik masuk APBN ni, istilahnya tu masuk tak ada kebuluran tu, tak adalah insyaAllah lah kan. Tak ada, memang makan minum kita sediakan. Lepas tu bulan-bulan kan cukup bulan kita bagi duit lagi. Kita, yang penting adik-adik nak belajar je kat KTBN. InsyaAllah nanti cukup 2 tahun dapat sijil, ataupun kalau dapat diploma 3 tahun, 3 bulan. Jadi mohonlah sekarang buka kat Facebook, tengok dalam tu, boleh isi link, insyaAllah kita akan pertimbangkan. Okey, jadi akhir kata juga saya ucapkan terima kasihlah pada Cik Farizan sebagai moderator kita pada pagi ni. Lama juga kita bersembang ni Zan. Lama juga kita bersembang ni. InsyaAllah lah, harapnya info sampailah kan kepada belia-belia dan kepada rakan-rakan di luar sana tu, info sampai. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Farizan, dan juga saya ucapkan terima kasih jugalah kepada bahagian pembangunan kemahiran belia yang mewujudkan satu platform kapsul kemahiran belia ni. Sebelum ni tak ada, inilah yang pertama kali diwujudkan. Jadi ini adalah peluang untuk kita ni kan di LKBS ni, untuk share apa-apa info kan.
Betul, Kan? betul, Jadi terima kasihlah atas satu program yang menarik. Terima kasih Zan. Okey, terima kasih Encik Shah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, baik. Tuan-tuan, begitulah serba sedikit penjelasan daripada panel kita. Sebagai urus setia Encik Shahrizal bin Roslan, sebagai urus setia bagi inovasi ideas ini. Jadi diharapkan dengan serba sedikit penerangan Encik Shah tadi dapat membuka sedikit orang kata idea bagaimana nak masuk, bagaimana nak mendaftar atau bagaimana nak membangunkan hasil kreativiti yang lebih baik, dan juga ada platform dia yang mungkin boleh membawa manfaat kepada semua. Jadi sekali lagi saya Encik Shah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa, berikan idea yang bagus, penerangan, pencerahan yang mungkin beri manfaat kepada semua. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sama-sama menyaksikan FB Live kita, dan mudah-mudahan dengan penjelasan tadi dapat berkongsi informasi yang baik, dan di pihak IKTBN Paguh mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan insyaAllah ada satu masa nanti kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan kita panjang umur dan mudah-mudahan dijauhkan daripada pandemik ni, mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjalankan kehidupan seperti biasa. Encik Shah, betul lama dah duduk rumah dah ni. Okey, jadi oleh itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.